Bandar Sri Aman sememangnya terkenal dengan legenda bujang senang. Dan bandar ni juga sering disebut kerana fenomena unik gelombang gadang yang digelar benak. Ika ada sedikit info untuk anda. Pesta benak akan diadakan di sini pada setiap tahun sekitar bulan Mei. Untuk episod kali ini, Ika akan bawa anda untuk menikmati budaya dan juga alam semula jadi di sini. Dan pastinya kita juga akan melihat tentang keunikan sejarah masyarakat setempat. Jadi pastikan anda bersama Ika sehingga ke hujung rancangan. Jarak dari Bandaraya Kuching ke Bandar Sri Aman lebih kurang 200 km. Bagi anda yang ingin menggunakan pengangkutan awam, anda boleh menaiki bas di Kuching Central. Selama 3 jam perjalanan Ika daripada Bandaraya Kuching dan akhirnya Ika dah sampai di Bandar Sri Aman. Yang pastinya kali ini Ika akan berikan anda sesuatu yang baru dan tak mungkin ada di semenanjung Malaysia. Sama saya Ika Fahana dalam rancangan Pada Satu Ketika. Tapi sebelum tu, jom ikut Ika kita berjalan-jalan dulu di sekitar Bandaraya Sri Aman. Kita lihat apa yang ada di sini. Inilah dia Pasar Tani di Bandar Sri Aman. Kalau anda dah tahu, Pasar Tani ni merupakan pasar yang terbesar di sini tau. Dan memanglah pasar ni hari-hari buka, tapi biasanya pada hari Sabtu dan Ahad memang ramai sangat pengunjung dan ramai penjual. Pasar Tani di sini memang agak berbeza dari tempat-tempat lain, terutamanya jika dibandingkan dengan semenanjung Malaysia. Tengoklah jenis-jenis jualan di sini, ramai sangat pembeli dekat sini. Dengar kata mereka bukan sahaja dari daerah ini, tapi juga dari daerah luar. Di Pasar Tani ni bukan sahaja dia menjual makanan-makanan basah tau, tapi dekat sini juga menjual haiwan peliharaan. Dari segi makanan pula, tidak banyak beza dengan negeri-negeri lain. Tapi ada beberapa jenis makanan tradisional penduduk setempat yang mungkin tidak ada di tempat lain dan hanya boleh kita lihat di sini sahaja. Kubu Elis dibuat daripada kayu berlian derma. Kubu Elis mempunyai menara pada setiap sudutnya berwajah 5. Kubu Elis ni merupakan satu-satunya bangunan bersejarah yang masih ada Bandar Sri Aman ni. Kalau dulu ianya dibina oleh pihak kampung dan juga dibiayai oleh Charles Brooke. Dan juga ianya dulu menjadi pusat tahanan dan juga pusat pentadbiran. Tapi saya ni tak dapat nak masuk kerana sekarang ni ia sedang dibaik pulih oleh pihak kerajaan negeri. Kubu Elis ni akan dibangunkan semula sebagai Muzium Warisan Dunia. Struktur bangunan ini akan dikekalkan. Dan pembinaan semula Kubu Elis ni merupakan tindakan yang sangat wajar untuk mereka yang akan datang ke Sri Aman. Agak jauh juga perjalanan Ika daripada Bandar Sri Aman. Dan bagi Ika memang mencabar juga nak cari tempat ni. Dan sekarang ni Ika nak ke Kampung Ngemah Ili. Menaiki bot yang dimiliki oleh penduduk kampung Ngemah Ili. Dari awal lagi, tuan rumah telah mengaturkan siapa akan membawa Ika ke sana. Ika bersama tenaga produksi menuju ke perkampungan masyarakat Iban. Suasana kat sini memang sangat nyaman. Pertama kali melalui sungai ni, Ika dah rasa jatuh cinta dengan pemandangan semula jadi di sini. Di sepanjang laluan sungai ini terdapat beberapa kampung masyarakat Iban. Sungai inilah yang menjadi penghubung utama mereka dengan masyarakat luar. Okey, kita dah pun sampai di Kampung Ngemah Ili ni. Ika
sebenarnya memang tak sabar sangat nak naik ke atas. Maklumlah suasana dekat sini memang jauh berbeza dengan suasana Semenanjung Indonesia. Ikan disambut oleh orang-orang kampung di sini. Kemudian kami semua dihidangkan dengan minuman sebagai tanda selamat datang. Selepas itu, Ika dibawa melihat suasana di sekitar rumah panjang oleh Lucy iaitu isteri kepada tuai rumah. Kak Lucy, kalau macam dulu-dulu kan, orang Iban dulu-dulu, apa pekerjaan dia orang? Dulu-dulu orang Iban di sini ada tanam padi, sore getah, tanam lada. Itu untuk cari pendapatan untuk orang Iban. Kalau macam sekarang tu, apa zaman sekarang orang Iban? Zaman sekarang pun masih macam dulu lagi. Sebab kalau budak ada sekolah tu dia orang pergi ke bandar lah cari kerja. Ini bagi kami orang yang tidak ada pelajaran ni, kena dia rumah panjang buat kerja macam itulah, tanam padi. Kalau dulu-dulu orang Iban dulu kan, kraft tangannya jadi macam mana dia orang buat? Banyaklah macam dia orang buat apa tu, pakai tanah pergi ladang tu dia orang buat anyam, macam yang bulat-bulat tu. Dia orang pakai simpan barang, macam orang pakai bawa bekal. Buat sendirilah. Yang Ika tahulah kan, kebanyakannya orang Iban zaman sekarang dia dah berkahwin campur, sama ada berkahwin dengan orang Melayu ke ataupun orang luar kan. Jadi macam mana kalau orang luar dah berkahwin dengan orang Iban di sini, macam mana dia orang membawa budaya orang Iban? Dia orang pandai ya, dia orang pandai sesuaikan diri sendiri, dia orang ikut agama tradisi dia sendiri, dia pandai bawa diri sendiri, dia campur dengan orang sini. Kalau macam orang Iban dulu-dulu ada yang berkahwin campur juga? Zaman dulu tu jarang saya dengar. Sebab orang nenek-nenek moyang dulu dia orang kekal dengan mau kahwin dengan sama sendiri. Maknanya zaman sekarang baru sekarang kahwin campur. Kahwin campur banyak. Ika melihat produk kraft tangan yang dihasilkan penduduk di sini. Pelancong-pelancong yang datang ke sini boleh mendapatkan barangan ini dengan harga yang sangat murah. Seronok Ika menyaksikan kuntau ni. Bagi masyarakat Iban, seni mempertahankan diri ini masih baru. Tapi baru tak baru pun lebih kurang dah 80 tahun tau. Kuntau ni hanya digunakan untuk mempertahan dan melindungi diri. Bukannya untuk berperang ataupun mencari musuh. Tuan Rumah, boleh tak Tuan Rumah ceritakan Ika sedikit kan tentang sejarah awal kedatangan orang Iban di Sarawak ni? Ya, boleh. Jadi kedatangan orang Iban dari Sarawak sebenarnya dia datang dari Indochina, dari Vietnam, Kamboja. Jadi pergi Thailand, dari Thailand ke Indonesian ke Sarawak adalah Lemana area Lemana lah paling mula-mula dia datang. Ya, Lemana. Ini Lemana, Sungai Lemana. Inilah nama dia. Ya. Inilah Sungai Lemana. Sungai Lemana, ya. Inilah nama. Kalau disebut Sungai Lemana, semua orang Iban tahu sudah. Kerana itu adalah sejarah dia. Ya. Sebab sebenarnya Iban datang dari Sungai Lemana ini pada tahun 1476 lagi. Belum ada pemerintahan apa-apa dari negara mana. Ya. Ada tak sejarah dulu kan, yang masih sejarah dan juga tradisi dulu yang masih dipraktikkan sehingga sekarang ni? Ya, memang masih mengikut ada sejarah yang masih dikekalkan, dan ada sejarah yang macam ada tradisi yang kita lupuskan juga ada. Seperti tapi apa tu? Yang kita adakan adalah macam pergaulan antara rumah panjang ke rumah panjang. Ya, lepas itu tolong menolong, gotong royong macam itu. Jadi
lepas itu menolong dari segi dari segi sosial, dari segi peralatan semua dia masih perlakukan. Macam mana pula dengan budaya? Adakah masih diperhatikan sehingga sekarang? Budaya masih lagi. Sebab budaya ini mengingatkan siapa orang Iban. Sebab budaya macam budaya menyambut tetamu, ya, mengajak, semua macam itu. Jadi budaya macam mengadakan perayaan gawai, dia masih adakan. Dan masa gawai itu kebudayaan dia masih memanggil antara rumah panjang ke rumah panjang, jadi datang untuk mengadakan perayaan di satu rumah panjang. Ya. Maknanya orang Iban masih lagi mengekalkan budaya dia dan tradisi dia sampai sekarang kan? Ya. Tuan Rumah, boleh tak Tuan Rumah cerita kaitan tentang sejarah rumah panjang ni? Kenapa dia orang bina rumah panjang ni sebenarnya? Jadi sejarah rumah panjang begini. Orang Iban mau membuat rumah panjang macam ini panjang sekali. Dulu panjang lagi dari ini. Sebab dia banyak musuh. Jadi rumah panjang ini pun dia senang untuk dijaga. Dia senang buat kota atau benteng. Jadi supaya musuh susah mau mengerap rumah panjang. Jadi lepas itu juga rumah panjang dulu tidak macam inilah. Dia tinggi lagi. Sampai 30 kaki. 30 kaki? Ya, 30 kaki. Sampai lembing tidak sampai dekat rumah sana. Jadi senang untuk dia melawan musuh kalau musuh datang ke rumah panjang. Ya, lepas itu kalau musuh datang juga dia ada buat orang perempuan itu dia masak air, dia bubuhkan air panas itu dekat musuh-musuh macam itulah. Sebab itu lagi pun senang untuk tolong menolong. Ya, upacara kawin, ada kematian semua sebab banyak saudara mara datang. Jadi senang untuk kita mengadakan resmi upacara macam itulah. Oh, itu sejarah tentang rumah panjang. Itulah sebab dia mau rumah panjang. Boleh kita tahu. Kalau macam ikan saja nak tahulah, kalau macam kat rumah panjang ni kan, ada tak undang-undang dia contohnya macam apa saja undang-undang? Jadi rumah panjang memang undang-undang dia memang straight. Sebab itu kamu tidak ada tengok polis semua, jadi itu rumah yang membuat undang-undang di sini. Ya, sekiranya ada kesalahan tu rumah yang jadi menghakimi lah. Ya, solve problem, counseling semua itulah. Sebab di rumah panjang ini juga macam undang-undang dulu memang masih diperlakukan lagi. Macam undang-undang Temenggung ya, kalau kita menilai dari segi semua itu memang lama lah, tapi satu contoh dia adalah mengenai perkahwinan. Ya, dia hanya satu laki dan satu bini saja. Ya, tidak dapat kahwin banyak macam itu. Lepas itu dari segi pergaduhan, ya, sekiranya bergaduh di antara pintu-pintu, memang dia orang sebelah-sebelah itu memang menghukum dia dulu. Lepas itu rumah panjang menghukum dia lagi. Ya, sebab rumah panjang ini kalau kamu bergaduh dekat sawah pun dia memang automatically dia hukum kamu juga. Sebab dia tidak mau pergaduhan, tidak mau macam IQ terjadi antara dia orang, jadi tidak mau quarrel semua itu. Jadi dia mau undang-undang itu mau kita bersatu padu dan respect satu sama lain macam itu. Ya. Boleh tak kalau Tuan Rumah kongsikan dekat penonton tentang apa pendapat Tuan Rumah pada masyarakat Iban sekarang ni? Saya berharap dari pendapat saya semua orang Iban yang ada anak haluslah menghantar anak pergi sekolah. Sebab kalau tidak memang orang Iban terus ketinggalan, sebab dia tidak ada tahu perkembangan dunia luar dan tidak tahu apakah future life dia, masa depan dia. Jadi kalau tidak sekolah, memang orang Iban teruslah macam ini. Susah untuk bagaimana untuk mentarafkan kehidupan mereka. Bukan ikan seorang saja
saja tetamu di sini. Kebetulan ramai pelancong yang bersama-sama melawat ke Kampung Ngemah Iri ini. Acara yang wajib bagi masyarakat Iban bila mereka didatangi tetamu. Kami dihiburkan dengan pelbagai jenis tarian. Ini merupakan malam pertama Ika berada di rumah panjang masyarakat Iban ni. Biasanya kalau mereka nak nyambut tetamu, mereka akan raikan dengan acara-acara macam ni. Dan sekarang ni Ika dah bawa pakaian tradisional masyarakat Iban dan Ika nak merasa sendiri menari bersama mereka. We were looking for interesting tours to do in the area, and one of the things that we were interested in was the culture of the local people, and we heard about the Iban from one of our tour guides on a different tour, so we looked into doing a tour, a similar tour like this, and we booked it through a travel agent. What's really interesting for me is the sense of community that's here. I mean, in the world today, in the big cities and the big towns, you have more kind of community is disintegrating. You have kind of a self-determination that the people on their own. But here, it's everybody lives together, everybody shares. You know, it's something we can learn from. I think we played football, and I mean, it was very, very calm. I was expecting something much tougher. You know, it's our second time we are in Malaysia. We travel a little bit. We love Malaysia, and the first time we were only in Kuala Lumpur, in the continental part, and now we will try the other parts, the more wild, more the rural areas. We want to experience the lifestyle, how the people live, and not only the cities. The cities are almost the same everywhere. Nowadays are very similar. This is different, and that's we like to try, and that's it. Ini merupakan pengalaman pertama Ika tidur di rumah panjang ni. Dan kalau anda lihat di sekeliling Ika ni banyak kelambu yang disediakan. Kebetulan semasa Ika datang ke sini, ramai pula pengunjung yang berkunjung di sini. Dan kalau anda nak tahu, tepat pada pukul 10 malam kejap lagi, generator akan ditutup dan tempat ni akan gelap. Jadi sebelum gelap, baik Ika tidur dulu. Lagi satu, kalau anda nak merasa perasaan apa yang Ika rasa sekarang ni berada di sini, anda boleh datang ke tempat ni, tapi pastikan anda menggunakan pemandu pelancong yang betul supaya senang urus anda di sini. Okey, kita jumpa esok. Selamat malam. Ini merupakan hari kedua Ika berada kat sini, dan sekarang ni Ika ingin masuk ke dalam hutan bersama mereka untuk pergi memburu. Jom. Pakcik, lalu dulu. Ika dibawa masuk agak jauh ke dalam hutan. Ika diberitahu binatang-binatang biasanya sukar diperolehi jika berhampiran kawasan kampung. Ika sebenarnya dah penat tau. Tapi Ika tengok pakcik ni memang kuat je. Dia tak ada apa. Pakcik tu cakap dengan Ika, dekat sana tu ada kelibat binatang. Dan sekarang ni kita nak cuba menyuntik. Mana tahu dapat nasib supit binatang. Alah, sayangnya tak dapat.
sekarang ni Pak Cik nak ajar Ika cara menyumpit. Tiup. Memburu ni cara masyarakat Iban untuk mendapatkan makanan daripada zaman dulu-dulu sampailah sekarang. Tapi cuma beza dia, zaman dulu diorang hanya menggunakan sumpit sahaja. Tapi pada zaman yang moden, pada zaman sekarang ni, diorang dah menggunakan senapang untuk memburu. Kehidupan masyarakat Iban sememangnya sangat sinonim dengan hutan. Sejarah mengajar mereka supaya menghargai apa yang dilakukan oleh masyarakat dulu. Aktiviti ekonomi di sini hampir sama dengan kampung-kampung lain di kawasan ini. Ada di antara mereka yang menangkap ikan sebagai pencarian sumber rezeki. Dan ada pula yang menanam lada hitam. Tanaman lada hitam juga antara aktiviti yang terbesar bagi penduduk-penduduk di kampung ini. Keunikan masyarakat Iban dapat menarik perhatian pelancong dalam dan juga luar negara. Bagi Ika, walaupun semoden mana kehidupan kita sekarang ni, tapi masyarakat Iban masih lagi berpijak di bumi yang nyata. Sejarah lama nenek moyang mereka masih lagi mereka kekalkan sehingga hari ini. Dan yang paling sekali membanggakan Ika, walau apa pun yang berlaku, mereka tetap bersatu. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Saya Ika Fahana dalam rancangan Pada Satu Ketika. Hidup berlayakan arus pemodenan. Sejarah lama, jangan sekali kita lupakan.